Kerana tidak ada ruang untuk pahaman dan teori seperti ini dalam Islam yang mempercayai tauhid dalam arti kata yang sebenarnya. Yang tauhid Tuhan tu menguasai segala-galanya. Yang Tuhan menentukan peraturan untuk dunia akhirat kita, termasuklah politik dan ekonomi. Itu makna tauhid. Maka menjadi kewajipan ahli ilmu menolak teori ini, kata dia. Tak boleh terima secara ilmiah dan secara yang memuaskan orang ramai. Dan mereka telah pun melaksanakan perkara ini. Ulama-ulama Islam mana-mana pun memang duk kecek semua ni. Tapi kata dia ada satu gejala, fenomena dalam masyarakat Islam, dia jadi berdoa. Apabila dia tolak sekularisme tu, tolak tu jadi telajar, sehingga jadi politik ni jadi segala-galanya. Agama tu jadi macam alat saja. Itu tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi sesoalnya ibadat agama ni jadi saluran saja, wasilah saja. Matlamat sebenarnya Islam ni ialah untuk menegakkan kerajaan, pemerintahan. Itu matlamat Islam. Mari, iaitu untuk mengatur dunia. Tak kena, dia kata lagu. Bahkan kita kena faham, politik ini satu bahagian daripada Islam. Ekonomi satu bahagian, negara satu bahagian. Islam itu semua sekali. Dan matlamat Islam sebenarnya iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budu. Hak tu maksudnya. Inilah yang dia sebutnya. Panjang dia sebutnya sini. Tapi kesimpulannya gitulah. Jadi sehingganya seseorang boleh jadi bahaya apabila tercapai benda tu, tak perlu mana dah buat ni. Hak agama sebab maksud agama sebenarnya nak mereka. Hak lain-lain ni tak apa. Itu yang pertama, bahaya dia. Yang keduanya, kalau jadikan politik ni sebagai matlamat, boleh jadi saluran ni dia tak pandai penting, buat mudah-mudah. Dia akan jadi mudah-mudah untuk mencapai matlamat. Boleh jadi akan memilih jalan yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, iaitu kalau kita terima hak ni, dia akan jadi lagu mana? Boleh jadi kalau ada cara yang lain, boleh diubah. Cara yang lain yang sesuai untuk mencapai maksud tu, boleh diubah. Sehingga ibadat ini pun boleh diubah. Boleh diubah. Seperti, tapi kita alhamdulillah di kalangan kita tak sampai ke peringkat tu. Cuma dari segi bunyi-bunyi tu, ada hak tu dia tegur selalu tu, jangan sampai jadi telajar. Tapi di kalangan Syiah ada dah. Sebab sebelum revolusi Iran tu kan, dulu tak ada sembahyang jemaah. Dia tak buat sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tak ada. Lepas pada revolusi tu baru ada. Dan Khomeini dengan jelas sebut ni semua ni politik belaka. Kerana politik, maknanya boleh robohkan masjid pun boleh. Boleh buat apa saja. Hak imam kata tak boleh dulu, boleh buat. Kerana politik. Jadi nampak satu padu, duduk setepak sepadan gitu. Jadi itu politik, maksud politik. Takut jadi gitu. Gitu kita tak sih. Tak sih lagu. Maknanya hak tu saluran untuk menyatu padukan umat saja, ramai-ramai. Padahal dulu tak boleh. Padahal dulu memang mengikut ajaran di hak betul pun tak boleh, kan selagi Imam Mahdi tak mari. Ni Imam Mahdi tak mari lagi buat dah. Maknanya melanggar tu dari segi hak prinsip asal dia. Ini bahayanya kalau politik itu jadi matlamat. Sehingga ibadat ke apa dia jadi wasilah. Wasilah tu boleh berubah-ubah lah. Jika dipikirkan perlu, pemerintah fikirkan perlu untuk menyatu padukan rakyat ni, biar dia jadi taat setia, kita patut buat lagu tu, kita buat. Dia akan jadi gitu. Hak tu hak tak sih. Yang ketiga, yang keempatnya bahaya dia, kita tidak akan merasa nikmat ibadat tu sendiri. Ibadat tu sendiri tidak akan merasa nikmat. Sebab apa? Seseolahnya kita sembahyang gapo sini, kalau jemaah pun maksudnya ini masyarakat, mereka iman tu pemimpin. Kalau kita boleh buat hak tu, maksud kita duk buat hak tu dah, kita tak pergi sembahyang jemaah pun tak penting mana. Sebab apa? Hak tu kita nak sebenarnya, kita faham dah. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Sembahyang dalam masjid ni, masjid ni apa dia? Masjid ni lambang kepada satu kawasan. Memang dari segi falsafahnya kita kecek gitu, tapi jangan telajak. Memang jangan telajak. Ini seseolahnya gambaran satu negara Islam.
yang suci. Orang tidak judi atas tu. Orang tidak buat sarang pelacuran di situ. Orang tidak melaksanakan hukum selain hukum Allah datang masjid, tempat suci. Jemaah ni apa dia? Masyarakat. Semaya ikut imam. Imam ikut siapa? Ikut Allah. Kita kena patuh kepada imam. Tak boleh mendahului imam. Semua tu kita nampak kan memang ada dari segi hikmat dia tu. Memanglah nampak dari segi politik. Kalau seseorang tu kata, dah kita tahu dah ni semua ni politik, kita tak payah pergi semaya, kita faham dah. Kita di luar kerja sebenarnya duk berjuang politiknya untuk mereka. Jadi semaya-semaya tu demo, semaya pun demo tak 31 buat ke dia. Dia akan jadi gitu. Itu bahaya. Tak boleh lagu tu. Lepas tu dia mari lah sini. Dia mari pendapat Syekh Nadwi, dia mari pendapat Ashraf Ali Thanwi, terjemah daripada bahasa Urdu kepada bahasa Arab. Syekh Ashraf Ali Thanwi ni kata, dia kata di antara Ashraf Ali Thanwi kata kepada dia, pemerintahan ini adalah janji Allah, kurniaan Allah. Apabila seseorang tu dia buat Islam molek, ikut Islam molek, itulah yang akan dia dapat. Itulah yang akan dia dapat. Ini salah satu janji Allah. Supaya Allah SWT janjikan syurga. Bukan kita matlamat nak dapat syurga, kita buat hak Tuhan suruh. Tinggal hak Tuhan tegur. Buat tu kita akan dapat. Hak ni pun lagu tu juga. Betul perjalanan kita tu. Dia akan dapat. Apabila dapat tu dalam Quran disebut alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka ini apabila merintah kepada dia buat, dia melaksanakan solat, beri zakat dan begitu gini. Maknanya hak tu tetap matlamat tu. Sembahyang, zakat ke apa tu, hak tu tetap matlamat. Bukan makna setelah merintah hak tu dapat. Tidak gitu. Kemudian kalau kita perhati, merintah-merintah ni bukan melibatkan semua orang. Supaya perang kata dia. Tidak melibatkan semua orang. Dan hak ni pada masa-masa tertentu saja. Adapun hak wajib atas semua orang, hak semua orang kena, iaitu ibadat tu. Hak tu semua orang kena. Merintah bukan semuanya layak. Hak layak ya boleh. Pergi perang bukan semuanya layak. Dan bukan semua sebab setiap masa kena pergi perang. Ada masa-masa tertentu bila perlu. Tetapi hak sama-sama ada kepada dia, ibadat. Hak tu maknanya ibadat ini makna sesuatu yang asas dalam Islam. Merintah tu pun untuk nak jaga ibadat inilah juga. Untuk nak menjaga hubungan kita dengan Allah supaya kita bebas beribadat. Jangan terhalang macam orang Islam misalnya sekarang ni duduk negeri kafir kan, bukan main susah. Bukan main susah, nak masjid pun susah. Macam-macam lah berlaku. Itu maksudnya. Tak apalah. Lepas tu dia kata sistem pemerintahan Islam lagu mana. Allah SWT tidak menentukan bentuk dia, cara dia, rupa dia, tak ada. Nabi SAW pun tidak menunjukkan mana Islam membenarkan lagu mana sistem dia, cara dia tu tak apa, asalkan mengikut prinsip Islam. Tak perlu terikat dengan satu-satu bentuk itu. Cumanya yang perlunya kepada dia, inil hukmu illa lillah, kedaulatan hanya kepunyaan Allah. Allah yang berdaulat. Mana tak ada siapa dia boleh bantah. Hak dia lah dipercayai betul, dipercayai paling atas sekali. Hak lain-lain boleh roboh, boleh gugur kalau bercanggah dengan hak tu tidak gugur. Inil hukmu illa lillah, pemerintahan hanya hak Allah, ataupun hukum hanya hak Allah. Mana tak ada orang lain yang boleh buat sendiri ikut suka dia. Dalam melaksanakan undang-undang ke, dalam melaksanakan sistem pemerintahan Islam, kau suka-suka hati dia mengikut pendapat manusia walaupun bercanggah dengan Allah, tak boleh. Dia kena ada hak tu. Itu yang pertama. Inilah yang membezakan di antara Islam dengan demokrasi dan diktatur. Yang bezakan hak tu. Demokrasi menyerahkan kuasa kepada rakyat tanpa had. Itu cara dia, asas dia. Diktatoriah ataupun kediktaturan ini, dia menyerahkan kuasa kepada pemerintah, dan pemerintah itu tidak tunduk pada kuasa yang lain. Tak ada kuasa yang lebih tinggi daripada dia. Itu dua tu. Adapun Islam ni tidak, dia terikat. Rakyat pun terikat dengan Quran dan sunnah, peraturan Allah.
pemerintah pun lagu tu juga.